Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada pelajar-pelajar. Kita jumpa lagi dalam kuliah Google Classroom DMB 3152 bagi minggu yang kelima. Jadi ini adalah perjumpaan kelas kita yang pertama lah bagi Google Classroom. Baik. Sebelum ni, dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni, saya dah berbincang dan buat tunjuk cara berkaitan dengan proses-proses joining dalam teknologi. Jadi kali ini saya akan pergi kepada teori lah, beberapa perkara berkaitan dengan penyambungan kerja dalam proses dalam teknologi lah, selain daripada kerja kimpal. Baik, yang pertamanya mari kita lihat dululah apa yang dinamakan penyambungan logam. Definisi penyambungan logam. Proses penyambungan logam ni adalah proses menggabungkan dua atau lebih logam menjadi satu kesatuan. Proses gabungan dua atau lebih logam menjadi satu kesatuan. Proses ini banyak digunakan dan diaplikasikan dalam teknologi pembuatan. Proses penyambungan ini boleh berlaku dalam pelbagai kaedah, daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks. Contoh produk yang melibatkan pembuatan dalam industri adalah seperti dalam industri aeroangkasa, marine dan dalam proses pengeluaran produk harian. Berikut dinyatakan kepentingan proses penyambungan dalam pengeluaran. Yang pertama sekali, semua produk dapat dihasilkan dengan proses pencantuman. Yang kedua, kebanyakan produk adalah lebih rendah kos fabrikasi berbanding komponen yang disambung kemudian. Yang ketiga, kebanyakan produk hasil dari penyambungan boleh dibaiki semula. Dan yang keempat, produk yang berlainan mempunyai banyak perbezaan dari segi penyambungan. Baik, untuk nota kuliah ini saya berilah sebelum saya dah beri supaya kamu boleh tengok. Dan bahan pembelajaran yang saya beri sebelum cuti hari raya itu merupakan bahan-bahan tambahan yang boleh menjadi rujukan kepada kamu lah. Baik, proses penyambungan kita boleh klasifikasikan kepada dua elemen utama. Kalau kita rujuk pada jadual ni, dalam proses penyambungan ni kita ada dua jenis penyambungan lah. Pertama sekali mechanical bonding, yang kedua atomic bonding. Mechanical bonding ni penyambungan lah. Dalam bahasa Melayunya penyambungan. Kaedah pertama kaedah mechanical, yang kedua kaedah atomic. Okey, dalam kaedah mechanical bonding ni kita boleh pecahkan dia kepada dua pula. Yang satu permanent, permanent atau semi permanent. Permanent ni kekal lah. Yang kedua temporary. Jadi dalam penyambungan mechanical ni kita ada penyambungan kekal dan satu lagi penyambungan sementara. Okey, yang dikatakan temporary tadi, sementara ni, dia adalah seperti kita gunakan screw element, itu sementara. So kalau kita kata kekal tadi, shrink fit, stapler, stitch, rivet. Ini penyambungan kekal lah. Jadi kalau penyambungan kekal ni kita macam kimpalan tu pun sejenis penyambungan juga. Jadi rivet ni adalah penyambungan kekal. So kalau kita katakan penyambungan sementara ni mechanical, dia melibatkan skru, bolt dan nut. Okey, manakala bagi proses penyambungan atomic bonding, dia ada beberapa dikelaskan kepada tiga lah. Yang pertama sekali solid state, yang kedua liquid state, yang ketiga solid and liquid state. Okey, dia maknanya solid ni dia bahan pejal lah. Yang mana dalam atom bonding ni dia berkaitan dengan friction well, diffusion well, hot force well, cold well, pressure well, ultrasonic well dan explosive well. Manakala bagi liquid state ataupun fusion well, dia melibatkan sumber elektrik daripada arc welding, induction welding, resistance welding. Kemudian daripada chemical pula gas welding dan thermite welding. Okey, itu berkaitan dengan liquid. Kenapa liquid? Dia melibatkan proses cair. Manakala solid ni dia melibatkan proses tidak ada tambahan
logam penambah lah, tidak perlu pencairan. Manakala solid liquid state ni dia ada gabungan dua lah. Dia solid liquid, brazing, soldering, adhesive bonding. Okey, brazing dan soldering ni kita dah buat dalam kuliah kita sebelum ni. Dalam kerja praktikal kita dah buat proses brazing dan kita pun dah buat proses soldering. Baik, itu kita boleh kategorikan lah. Jadi kalau kita kata proses penyambungan ni dia ada dua, mechanical dan atomic bonding. Dalam mechanical bonding kita ada temporary, sementara, kita ada permanent, kekal. Contoh sementara gunakan skru dan bolt. Permanent pula kita gunakan rivet, stapler, itu adalah permanent. Manakala dari atomic bonding pula kita ada solid state. Solid state ni maknanya yang tak memerlukan peleburan logam lah. Manakala liquid state ni dia memerlukan pencairan. Dan dia gabungan pencairan dan logam ni tadi dia sebutlah brazing dan soldering. Okey. Kita rujuk terdapat dua jenis penyambungan. Pertama, sambungan tetap dan kekal. Apa dia sambungan tetap dan kekal tadi? Sambungan ini merupakan sambungan kekal yang mana produk perlu dimusnahkan atau mengalami kerosakan jika hendak dibaiki. Contohnya seperti rivet. Okey. Kalau kita guna proses rivet, apabila dia namakan sambungan kekal. So apabila kita nak perbaiki, kita terpaksa musnahkan bahagian yang rivet tu. Jadi itu dia punya agak kelemahan dia sikit lah. Kemudian pada sambungan tetap pula merupakan sambungan sementara yang mana produk boleh dibaiki tanpa merosakkannya. Okey, nut, kunci, skru dan lain-lain. Kita nak baiki, kita buka je skru atau nut ni. Jadi kita boleh baiki tanpa merosakkan objek ataupun projek tersebut lah. Kemudian kalau kita kata jenis penyambung atomik tadi, kita bagi kepada 3. Pertama sekali tadi yang berkaitan kita kata solid tadi, himpalan pejal. Sambungan ini merupakan sambungan kekal yang mana produk perlu dimusnahkan atau mengalami kerosakan jika hendak dibaiki. Contohnya seperti kerja kimpal ultrasonik. Seperti gambar rajah ni lah kamu lihat. Gambar rajah kerja kimpal ultrasonik. Kemudian kimpalan bertekanan ataupun pusher well. Sambungan ini merupakan sambungan kekal juga. Contohnya ARCA, TIG, MIG dan lain-lain. Kamu boleh lihatlah proses gambar schematik ni. Gambar schematik proses kerja ARCA. Okey, kemudian yang terakhir atomic bonding tadi adalah kimpalan cecair atau fusion well atau solid ataupun liquid state tadi. Sambungan ini merupakan sambungan kekal juga. Contohnya dalam kerja kimpalan brazing, soldering dan bonding. Ini kamu nampaklah proses kerja soldering tadi dengan alat khas dia. Jadi kita dah pun didedahkan kamu dengan proses tu. Saya harap kamu boleh melakukan kerja amali atau praktikal dengan baiklah. Jadi penghasilan produk-produk penyambungan. Untuk produk penyambungan ini kita boleh hasilkan melalui pelbagai proses dan antaranya adalah proses acuan, proses bentuk dan proses pemesinan. Ini proses lah, proses dalam penyambungan tadi. Daripada acuan ni kita gunakan kaedah penyambungan tertentu. Kalau kita bentuk pun kita perlu gunakan penyambungan tertentu. Kalau kita mesin pun kita perlu gunakan teknik penyambungan. Jadi di bawah ni dinyatakanlah beberapa jenis gambar rajah penghasilan produk berdasarkan proses penyambungan. Okey, kalau kita lihat yang ini adalah penyambungan bumbung. Penyambungan bumbung yang mana kita plykan di sini, disambungkan di sini. Ply di sini. Itu kita sambungkan. Sama ada kaedah kita sambung tu kaedah yang sesuai lah. Okey, kalau kita lihat pula ini gambar penyambungan gas. Kita sambung dengan apa? Kita sambung dengan bolt dengan nut, kita alur untuk memastikan bahagian ni tidak terkeluar. Terkeluar gas boleh keluar membahaya. Kalau kita lihat proses ply tadi pada bumbung, dia banyak menggunakan bonding proses ataupun gam lah. Gam atau sealant. Sebab yang ini bahagian yang lembut. Dan lembut biasanya proses tu kita gunakan dia tahan pada cahaya matahari dan hujan lah. Kalau kita lihat ini
pembuatan exhaust untuk industri. Macam mana kita sambung, macam mana kita lipat, kita rivet, ada proses kerja mekanikal, kemudian ada proses kita guna bonding. Kemudian kita lihatlah contoh-contoh yang lain. Kamu boleh lihat contoh-contoh yang lain yang kamu rasa sesuai lah. Okey. Itu kuliah asas kepada proses penyambungan. Seterusnya saya nak sambung sikit lah. Saya nak sambung sikit berkaitan dengan proses brazing dan soldering. Ini dalam kompetisi yang kedua. Yang tadi kompetisi pertama kita banyak membincangkan tentang asas-asas kerja joining. Jadi dalam kompetisi kedua ni kita akan bincangkan berkaitan brazing dan soldering. Okey. Maklumat teknikal berkenaan brazing. Brazing ni dalam bahasa Melayu kita sebut pateri keras. Pateri keras dia merupakan satu proses yang sangat diperlukan dalam kerja-kerja penyejukan untuk kerja fabrikasi pipe gitaran sistem. Oleh itu, seperti yang telah diterangkan terdahulu, setiap mekanik penyejukan hendaklah mahir dan asas brazing. So, banyak digunakan brazing ni dalam kerja-kerja proses penyamanan dan penyejukan lah, kerja aircon. Baik, kertas penanggan ni kita akan bincangkan hanya tentang pateri keras ataupun brazing, di mana kerja-kerja yang membabitkan penggunaan peralatan kimpal oksiasilin. Oleh kerana kerja-kerja pateri keras ini membabitkan penggunaan bahan yang mudah terbakar seperti oksigen dan etilin, maka pengendalian peralatan gas hendak dilakukan dengan cermat dan sentiasa menerapkan langkah keselamatan tanpa kompromi. Ini bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini sama ada pada pengguna peralatan ataupun pengguna yang berada di sekelilingnya. Okey. Hasil kerja brazing kita boleh buat secara mudah, yang dibuat secara mudah atau sambil level atau ringkas, dia akan menyebabkan berlaku bocor ataupun penyambungannya akan mendatangkan masalah. So kualiti kerja brazing ni amat penting lah. Dia akan memberi kesan kepada keupayaan sistem tu berfungsi, terutama sistem penyejukan refrigeration cycle. Jadi kerja ni perlu dilakukan dengan baik, cermat dan mempunyai kemahiran tinggilah penggunanya supaya kita dapat menghindarkan pembaziran. Apa dia definisi brazing? Brazing ni merupakan salah satu daripada proses dalam bidang kerja kimpal gas. Merupakan kerja kimpal gas fusion well dan pressure well. Namun asas pada kerja kimpalan ialah kerja menyambung untuk menyambungkan bateri atau logam. Aplikasi proses kimpalan dinyatakan berikut. Dia ada fusion well, kimpal dalam bentuk cairan, pressure well, kimpal dalam bentuk pejar, brazing, kimpal dalam bentuk pejar dan cairan. Okey, bateri keras tadi kita bincang khusus. Pada dasarnya brazing inilah suatu proses sambung dua logam asas dari jenis yang sama. Sambung dua logam asas dari jenis yang sama. Contohnya kuplum dengan kuplum, keluli atau dengan kuplum ataupun dengan keluli, ataupun boleh juga dari jenis base metal yang tak sama, sama ada kuplum dan keluli, tanpa mencairkan kedua-dua base metal dan menggunakan bahan pengisi yang dicairkan pada suhu sederhana tinggi yang mengeras apabila suhu merendah. Okey. Umumnya yang kita katakan brazing tu ialah sambung dua logam asas sama ada daripada logam yang sama jenis ataupun logam yang bukan sama jenis. Contohnya seperti kuplum dengan kuplum ataupun kuplum dengan keluli, yang mana tanpa mencairkan logam asas, hanya dengan mencairkan logam pengisi pada suhu yang sederhana tinggi, dan apabila satu tempoh dia akan mengeras pada suhu rendah. Baik, jadual di bawah ni menunjukkan perbezaan sedikit apa yang dinamakan bateri keras dengan bateri lembut. Okay, bateri keras ni tadi kita tahu dia sebagai brazing, manakala bateri lembut pula adalah soldering.
Jadi dua-dua proses ni kita dah buat dalam kerja praktikal kita dalam minggu pertama hingga minggu ke-3, ke-4 ya. Jadi kita dah buat bateri lembut, soldering, kita dah buat bateri keras. So jangan terkeliru di antara bateri lembut dan bateri keras. Bateri lembut dia gunakan solder iron, bateri keras dia gunakan kimpal gas atau brazing. Bateri lembut dia panas dengan api. Sedangkan bateri keras ni dia twin antara oksi dan acetylene. Okey, bateri lembut deep soldering. Mana bateri keras brazing furnace. Bateri lembut kita resistant heating. Kita gunakan arus listrik. Manakala bateri keras ni kita induction brazing. Induction maknanya kita gunakan oksi acetylene tadi. Okey, dia punya perbezaan lagi, dia flame spray soldering. Kita resistant brazing. Kemudian dia bateri lembut dia furnace heating, bateri keras dia deep brazing. Kemudian dia ada ultrasound soldering, kita ada block brazing. Ini jenis dia lah. So jangan terkeliru di antara bateri lembut dan bateri keras. Bila sebut bateri keras, dia adalah kerja brazing. Disebut bateri lembut, dia ada kerja soldering. Okey, kita tengok keperluan peralatan untuk kerja brazing. Kita di sini kita gunakan filler rod. Kita boleh gunakan filler rod yang mana kan? Ada kita gunakan tembaga atau kuprum. Itu bergantung pada proses kerja tadi. Jadi kita tak cairkan logam asas. Kita cuma cairkan logam filler rod, tunggu dia mengeras, dia mencair, dia akan keras. Dia menyambungkan bahagian tu. Okey, itu filler rod. Jadi bukan semua jenis logam dapat menempati ciri ciri-ciri penyambungan tadi. Dia bergantung kepada suhu cairan filler tadi, kekuatan filler dan sifat filler. Jenis logam penambah yang kita gunakan lah, kualiti filler dan rupa luaran serta suhu cair luaran. Okay, saya tak mau bincang itu. Kita tengok suhu cairan Jadi pelbagai kita tengok perbezaan suhu ni dia ada banyak beza. Kalau kita guna kuprum beza, kita guna tembaga beza. So dia kekuatan dia bergantung kepada tahap leburan dia. Tahap leburan cair logam penambah ni ataupun filler melting temperature. Jadi dia akan menyebabkan kekuatan sambungan tu, sifat filler tu, kualiti filler dan rupa luaran. Jadi jenis-jenis filler ni pun kamu perlu tahulah. Seperti yang kita tahu tadi, filler kalau dalam kerja bateri lembut soldering, dalam bateri keras kita ada brazing. Jadi kita dah lihat kita tengok jenis-jenis skala soft ni adalah perak, silver, kuprum, zinc, cadmium. Kalau silver solder kita guna brass, alloy lead dan tin. Kalau hard kita guna kuprum. Biasanya kalau yang kita buat dalam kerja amali kita gunakan kuprum lah. Kita guna kuprum. Jadi bahan logam ni kamu boleh rujuk lah. Boleh rujuk kelebihan dan kelebihan pun kelebihan brazing filler metal ni kamu boleh rujuk. Nanti kamu buat pembacaan dan rujukan. Baik. Bagi kerja brazing kamu perlukan flux. Flux ni dia merupakan sebatian kimia yang kita sapukan pada permukaan base metal ataupun pada logam penambah tadi. Jadi apa tujuan flux ni? Tujuan flux ni selain daripada dia membersihkan permukaan, dia akan menghindarkan pengoksidaan pada proses brazing tadi. Dia tak akan berlaku letup padam. Dia lebih kurang fungsi sebagai salutan elektrod dalam kerja arca. Dia membersihkan permukaan, ada bahan-bahan yang tak perlu di situ, dia akan bersihkan. Jadi flux ni kita kena gunakan. Jadi fungsi flux ni pun kamu boleh rujuk lah nanti bahan nota ni. Kemudian peralatan dan kelengkapan. Peralatan dan pengelapan ni saya tuki kepada gambar rajah. Ini alatur lah. Alatur, kamu tengok ni alatur oksigen satu, alatur acetylene. Dia ada dua tolok, satu tolok tekanan kerja, satu tolok tekanan silinder. Yang mana tolok tekanan ni datang tekanan dalam silinder, mana tolok kerja ni dia akan keluar. Dia akan sambungkan pada hos. Bahagian benang ni kita masukkan kepada tabung. Sama juga seperti dengan alatur oksigen. Cuma bezanya acetylene dia punya tabung kamu nampak lebih rendah tapi diameter lebih besar dan warna coklat. Manakala oksigen
dia lebih tinggi, diameter lebih kecil dan berwarna hitam. Itu yang telah kita buat lah. So ini kamu tengok silinder Esteron. So tadi alat tu tadi dipasangkan pada silinder nampak pelatan kimpal. Okey, sini pelatan yang lengkap lah. Ini dia punya torch well, hose oksigen, hose ethylene, lepas tu balang oksigen, balang oksigen dan alat tu dia. Okey. Silinder oksigen ni biasa dia memang tekanan tinggi hingga 13,770 kilopascal. Manakala ethylene ni 16.52 Gas oksigen ni adalah gas yang tak ada warna, rasa dan bau, tapi dia membantu pembakaran. Okey, itu yang kita dah tahu daripada peringkat awal lagi. Kemudian kalau kita tengok ethylene pula, dia bau. Bau yang lebih kurang macam bau hancing sedikit tapi dia membantu pembakaran, membentuk api nyalaan tadi. Baik, proses kerja menyambung ni saya nak bincangkan lah. Kita akan bincang pada kuliah kita yang seterusnya. Kita akan sambung pada ciri-ciri api nyalaan oksi-ethylene lah nanti dan saya harap nanti kita boleh dapat sedikit maklumat kita akan sambung kuliah kita untuk minggu ke-6 berkaitan dengan ciri-ciri api nyalaan oksi-ethylene bagaimana nyalaan yang diperlukan untuk melakukan uji kimpal, proses uji kimpal dan menghasilkan kerja yang baik. Saya rasa itu saja. Saya rasa kita tamatkan kuliah kita bagi Google Classroom minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.